Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kuliah subuh An-Nadi pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ismail Cikgu yang akan berkongsi dengan kita satu tajuk khusus iaitu persiapan bertemu dengan Ramadan, sambungan dari minggu lepas. Dan bagi pihak An-Nadi Smart Kajang, kita mengalu-alukan kehadiran para guru, sahabat-sahabat serta hadirin yang bersama kita pagi ini, insyaAllah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Fadhil Ustaz Ismail Cikgu. Falyatafadhal mashkuran. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah فتحنا باب الخيرات فتحنا باب العلم والجنة. Allah faqihna fid din alim ta'wil. Rabbana zidna ilma razukna fahma ya rabbal alamin. Terima kasih Ketua Presiden, pengurusi, moderator kita, yang saya nampak Joy Syimah, Sono Syam dan ramai lagi. Syukri, Sri Sentiasa, Tuti, Swadi, Alhamdulillah. Yu'am tak nampak ni ya. Kena antar sama ni ya. Yu'am lama tak nampak ni. Okay. Seperti biasa, saya tidak lambat kuliah macam susah sangat. Tazkirah pun macam juga peringatan. Tazkirah peringatan lah, tapi macam rendah sikit lah peringatan ya. Ulang kaji gitu lah kot. Tajuk hari ni sambungnya dulu, cuma ayat yang sama lah. Kita mulakan sikit dengan doa. Allahumma sallimna li Ramadan. Wassallim Ramadan lana watasallamhu minna mutaqabbala. Ni ngetes bandit tu dia baca ni, belok tak? Allahumma sallimna di Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadan. Tak boleh kan 2 hari lagi ya. Hari ni hari Senin, Selasa hari Selasa. Senin ada Sabtu ni, Sabtu Senin 2 hari lagi. Wassallim Ramadan lana. Sejahterakanlah Ramadan untuk kami ya Allah. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah dan kita semua ni, kami semua ibadah Ramadan ini. Doalah, doa. Dan rajin disebut oleh Imam, Allah balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Doakan. Tambah Allah marzuqna tul qadar. Ya Allah, beri rezeki kami malam qadar. Doalah apa-apa saja ya untuk menerima Ramadan dan memenuhi Ramadan dengan ibadah yang terbaik daripada sebelumnya. Terbaik daripada bulan sebelumnya, terbaik daripada Ramadan sebelumnya. Itu Cuma saya terfikir untuk diri sendirilah. Kita doa di Rajab, Sya'ban, Allah baligh Ramadan. Ya Allah, macam-macam doa lah. Macam kita nak sangat kan? Nak sangat Ramadan. Macam nak sangat. Bila timah Ramadan apa kita buat? Bila timah Ramadan apa kita buat? Tak buat apa-apa pun. Olok-olok je ni, berlakon je. Jadi kena, bila kita minta, Ya Allah, sampai ke Ramadan, dah dapat, terus ambil, terima sepenuhnya, takkan asal sepenuhnya tuan Ramadan. Itu maksud. Allahumma balighna Ramadan. Kalau sekadar doa, kemudian Ramadan relax aja, kita olok-olok. Kita tiru-tiruan saja. Kita laku-lakonan saja. Bila kita doa, Ya Allah, sampai Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allah wasallim Ramadan lana, tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, itu betul ni.
Dapat saja malam pertama, terus dengan genggam betul-betul. Laksanakan betul-betul perintah. Laksanakan Ramadan. Khususnya, perkara ibadah khusus diantaranya solat malam, puasa itulah, itu asasnya, puasa malam. Tilawah atau tadabbur Quran, infak, dan semua-semua itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Baru tercapai maksud Allahumma balighna Ramadan. Itu pahaman saya lah. Mungkin orang lain sebut macam lain. Mungkin soal Syam kita buka lah Ustaz, tak apalah. Tapi itu sepegangan saya sejak dulu. Kalau kita tak betul-betul, kita macam olok-olok. Orang doa kita berdoa lah, amin. Tapi kita tak sungguh-sungguh. Atau tidak faham. Okey, yang pertama. Yang kedua, minggu lepas juga pulang saja, tak ada lain pun. Ayat jelas Allah, ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jelas sangat. Tidak ada khilaf lagi. Mana-mana ulama pun. Quran jelantang kutiba, telah difardukan. Telah difardukan apa ni, shiyam. Kata Allah telah terfardukan, tapi dia majhul. Kutiba alaikumus shiyam. Telah difardukan. Ini bukan main-main. Bukan kias-kiasan. Bukan banding-bandingan. Bukan, tapi jelas sungguh Allah fardukan. Ya Allah senaknya. Sebab Allah khaliquna. Rabbuna wa khaliquna wa apa lagi lah. Raziquna. Allah yang mencipta kita. Allah menghidup kita, bersih kita. Dia suruh kita puasa. Dia telah fardukan. Allah ya Rabbi senaknya kan. Nah itulah. Allah alam. Cara mendekati Quran. Cara bermuamalah Quran. Ini kata Syekh Al-Ghazali. Kaifa nata'amul bil Quran. Kaifa nata'amul bil Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Kaifa. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran. Kaifa bagaimana. Kaifa itu satu persoalan. Maafkan saya, pada kabar besar ada. Ayu Amada, Alhamdulillah. Oh sebut Ayu Am tadi. Kaifa bagaimana. Maknanya benda berat. Boleh betulkan saya. Kaifa itu dalam konteks itu. Dan lain-lain juga. Kaifa bagaimana nak buat ni? Macam nak buat ni? Jadi satu yang sangat berat. Jadi kaifa ta'amal. Kaifa nata'amal. Kami nak beramal dengan Quran. Itu di antaranya. Kutiba alaikumus shiyam. Allah telah fardukan shiyam. Allah yang khaliquna. Allah yang raziquna. Allah yang segala-galanya itu, yang alimun khabir sami'un alim itu, yang fardukan. Fardu juga sebagai hadiah kepada kita untuk dapat sesuatu yang sangat istimewa. Apa dia? La'allakum tattaqun. Jadi itu saya sebut tadi bahawa ni, puasa itu ibadah yang padat dengan hikmah. Apa hikmah tidak ada. Tidak satu pun nak terkecuali. Hikmah berbagai sebabnya. Padat betul. Kalau laksanakan sebaik-baiknya, maka siyam itu sangat padat dengan hikmah. Makna dia insya-Allah ta'ala, lepas lah. Itu dah berlalu, mungkin lagi yang akan datang. Lepas kita terima Ramadan ini, hari Selasa nanti insya-Allah, dan kita bina pada Selasa, Rabu, Khamis sampai sebulan itu, lepas itu memang sempurna lah, komplit lah. Kita insya-Allah ta'ala ambil segala hikmahnya. Menjaga itu, jaga ini, jaga lidah, jaga telinga, jaga mata, jaga anggota seluruhnya. Berikan semua hikmah itu. Maksudnya kalau lepas ni, eloklah. Kalau member parlimen ke adun ke bercakap pun, lebih beradab, lebih bersopan, lebih berhikmah. Itulah sepatutnya, Cikgu Syimah ya. Tapi aku tak ada juga, kena betulkan. Siam tak betul. Mendidik insan berakhlak dan beradab. Mendidik tarbiyah akhlaqiyah. Mendidik adab, akhlak, adab. Kan Nabi sebut, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku. Adab. Maka eloklah adabku. Nabi elok adab dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan jiran, dengan orang Yahudi, musuhnya. Di masa perang, masa aman, dengan haiwan, ada dengan pokok-pokok, semua beradab. Allah cantik kan? Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Serat dengan larang, pantang larang. Yang berkaitan dengan akal, fikiran dan rohani. Akal tidak fikir kotor-kotor. Dulu kami mengajar dulu. Ustazah Syam tu kan. Saya mengajar pondok dulu, tak sekolah. Mengajar ke pondok, kampung pondok pun
Atap bukan atap. Atap ni atap melembia. Lantai pun boleh pecah-pecah dah. Kami kecil. Jadi tak ada lah sekolah belajar matematik, tak belajar lah apa ni, mualam, sejarah, begini. Tapi kami 4-5 orang, dalam 10 orang lebih kot, berkumpul buat kelas tambahan. Tak pergi tuition. Kelas tambahan untuk belajar sains hayat satu lah. Ajar ilmu hisab, kira-kira untuk SRP. Itulah saya belajar dulu. Terlulus. Tak saya lulus tu. Okey, nak ceritanya seorang cikgu nama Mahmud. Cikgu kami tu cikgu yang cuti masa UKM, UM tu dua universiti je, ada lain. Hanya dua universiti di Malaysia, UM dan UKM, tidak ada lain lagi. Bercuti balik belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa semua belajar cikgu-cikgu yang balik cuti. Dan cikgu Mahmud ini dia daripada Jenan, sekolah menengah Shah Alim. Kalau dia cakap ada awak otak kotor. Kalau dia menjalani sains hayat, ada benda-benda yang memang tak menukkan sangat. Otak awak kotor. Jadi puasaan membersihkan otak sebab fikiran positif. Fikiran yang elok lah, yang fikir tak baik. Jadi jangan jauh su'zon, jangan sangka buruk. Kerana konteks semasa bukan su'zon. Tak boleh, tapi dia diganti dengan hazar waspada. Banyak skema banyak sekarang ni. Macam bawa kali dia bahasa apa, Serat Sarawak kan, dia kata duit dia hilang. Daripada bank Temu Haji. Rupanya masuk akaun lain, masuk akaun dia juga. Macam-macam berlaku. Ada bawa ni yang pesara 200,000, macam-macam hilang. Terpedaya. Jadi skema banyak macam kita percaya pada kawan kita yang ragu-ragu. Tapi orang yang kita tidak kenali, percayalah, tapi waspada. Dia jaga akalnya, fizikalnya, rohani, semua cukup. Syarat dengan pantang larang. Jangan begitu, jangan begini. Buat itu, buat ini dan sebagainya. Tak. Akal ni, fizikal kita, rohani. Semua ada dibincangkan tempat lain, insyaAllah. Bukan hanya aspek hukum ibadah fiqah. Ini kita bincang dulu mana-mana. Saya zaman saya pondok sampai hari ni pun setengah masjid surau bincang bab fiqah lah. Ya betul, fiqah betul. Yang cerita batal, semua tak nafikan. Tapi maqasid pada siam itu, ruh siam itu diabaikan. Sekarang kena balik pada situ. Yang abaikan fiqh, as-siam, fiqh siam. Tapi balik kepada maqasid dan ruh kepada as-siam sebagai aulawiyat. Ingatkan kita baca fiqh aulawiyat 96 dulu. Dan sampai sekarang saya baca lagi. Sekarang saya baca di surau Ustaz ni buat Najran. Dia minta baca. Tapi taklah ikut buku sangat. Benda tu benda semasa. Fiqh aulawiyat ini, akal baru tu dia tak banyak pun. Tapi tak pernah habis baca sebab ada saja benda semasa. Yang perlu dikaji, difahami dengan betul. Macam kan baru-baru ni diviralkan kes apa ni orang tahu apa ni di Baitullah kan, Kaabah kan. Terbang lagi tak sampai dengan habis baju-baju jatuh. Badan kain-kain. Ya Rabbi, siapa suruh? Siapa suruh begitu? Tidak pun, bukan sunnah Nabi. Itu kontra sunnah. Yalah, tunjuk hebat Mike Tyson itu. Tak boleh lah. Itu bukan tempat Mike Tyson. Tempat ibadah. Jadi buat seadanya, selampunya niat baik. Ya Allah, izinkan aku untuk khusyuk, Hajar Aswad. Dapat, Alhamdulillah tak dapat rida. Dapat pahala. Sungguh-sungguh dah nak, tapi tak dapat. Janganlah sampai pakat jadi macam tu. Itu aulawiyat tidak ada situ. Aulawiyatnya yang terbaik. Memang sunat. Tapi benda tu sunat bila buat mentang jadi haram. Banyaklah benda lah. Benda itu nama. Oh sunat itu betul sunat, tapi salah guna haram. Nak menegur orang juga itu. Sunat tegur siapa sebut Tuti lah. Makan tuti bagi kena banyak sebenarnya. Tuti ada benda saya tak suka dia buat. Contoh tu je. Maaf tak apa tuti. Tapi janganlah tegur tak betul. Jadi dia buat salah. Tapi saya tegur tak salah betul. Saya yang lebih salah pada dia. Jadi tak betul. Nak menegur orang buat salah, kita yang buat salah. Tegur buat salah, kita buat salah, kita ketuk lah. Nak bersihkan kain yang kotor, jangan guna lumpur. Jangan guna air yakcak. Jangan guna ni untuk apa ni.
Seri, punya ayat Syah ni bukan tak boleh, punya ayat bersih. Ini kita tunggu orang baik-baik, supaya baik kita nak baik-baik. Begitu lebih kurang. Itu yang sebenarnya itu sekarang dalam bukan tengok sekali lagi. Kalau kita tengok nama-nama bulan Ramadan banyak. Kita nama Syahr Siyam, bulan Siyam, Syahrul Quran, Masya Allah, Syahrul Quran sebab Ramadan dengan Quran. Quran turun di bulan Ramadan. Quran turun di bulan Ramadan, Syahr Ramadan. Tentang Quran bulan Ramadan. Yang dia punya tu. Tiba-tiba kita abaikan dia. Kita abaikan dia. Tak boleh dia. Allah sedihnya. Ini bulan aku ni. Jadi harapan saya untuk diri saya sendiri sebenarnya akan pertingkatkan. Kalau menjadi UAM, dia tiap Ramadan dia khatam 2 kali setahun. Ramadan saja. UAM. Tahun ni kena 4 kali. Siapa sudah 4 kali, tahun ni kena 8 kali. 11 kali, tahun 2 kali lah. Sebab tak khatam, 4 sekali. Bulan Ramadan tidak boleh sama dengan bulan lain. Sejuk tak sejuk, nak sejuk Ustaz Bakro. Ustaz Bakro khatam kata bulan Ramadan 2 kali khatam. Bila? Bertadarus sama kawan sekali, di rumah sekali. Tahun ni kena double. Di rumah 2 kali, tadarus kali dengan kawan. Carilah tempat lain untuk jadi double. Tak sama je. Maafkan saya ni semoga dapat lakukan. Kalau tak buat pun jangan marah. Tapi nak sampaikan. Maknanya kena peningkatan lah. Peningkatan dari segi perbuatan, amalan ni dah akan. Lepas tu, Syahr Sabar. Bulan sabar. Jadi, elakkanlah daripada ruang-ruang untuk tak sabar. Syahr Rahmah. Rahmatan lil alamin. Syahr Maghfirah. Pengampunan. Syahr Najah. Kemenangan, kejayaan, sebagainya. Syahr Barakah. Dan syuhur, penghulu segala bulan, Masya Allah. Ini segala sebutan saja. Sebutan saja untuk kita ambil cabaran bahawa ini nama-nama bulan itu. Di mana kita dengan nama-nama ini? Di mana? Aina nahnu min? Di mana kita di sini? Namanya Syukri, macam mana Syukri? Syukri berdebat macam-macam soal undang-undang. Tanya di sini, mana sini? Maafkan saya ceritakan kan kasar sikit, kelas kan pertama ya. Inilah sebab itu untuk kita sebut ni Allahumma ballighna Ramadan. Sebab apa? Qad ja'akum Ramadan syahrun barak iftarada Allah alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabil jahim tughallu fihi syayatin filatul khair min alf syahrin. Beres. Yang penting saya ambil tengah ujung tu. Fihi laitun khair min alf syahr. Jangan minum. Puasa kan. Syahr. Yang atas memang jelas. Jelas bahawa ambil bawah sekali tu fihi lailatun bukan lailah satu malam. Padanya pada malam Ramadan itu lailah satu bulan satu malam khair min alfi syahrin khairun min alfi syahr. Itu dia. Lailatun satu malam saja. Malam itu khair min alfi syahr. Berbeda ribuan malam. Alfi syahr saya dengar banyak ceramah-ceramah untuk guru, ustaz yang dia buat hitungnya, congaknya 8,000 bulan 30 kali 12 jadi 84 tahun itulah lebih kurang. Macam mana Syekh Qutb tak kata gitu. Malah ulama empat tak kata gitu, bukan itu. Alfun itu bukan hudud, bukan ma'dud, bukan bilangan. Tapi menunjukkan banyaknya kelebihan. Hatta semua hayat kita pun takkan sama dengan malam itu. Sepanjang hayat kita, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tak sama satu malam itu. Jika terdapat nikmat malam qadar. Yang dijanjikan itu. Jadi apa nak buat? Berusahalah untuk mendapatkannya dengan berjaga malam, dengan hati yang bersih. Tidak tujuan-tujuan lain. Betul-betul karenamu ya Allah, bukan kerana nak berbangga-bangga, bukan nak dunia. Nakkan akhirat. Dia jaga malam kalau untuk dapat kaya. Bolehkah? Boleh. Nak dapat makan bolehkah? Boleh. Tapi dia punya target utamanya akhirat. Kalau kaya mana? Kaya daripada benda halal untuk harap untuk redha Allah Ta'ala. Pangkat cara yang halal untuk Allah Ta'ala
Contohnya lah mardillah. Dan segala-galanya lah. Itu masuklah yang lain-lain juga. Tapi fokus utamanya kepada ukhrawi, akhirat. InsyaAllah sikit ya. Sama je ayat-ayat lain. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Yaqulu siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar فشفعني فيه يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فقال فيشفعان. Ada tinggal nun, tinggal fashfa'an. Fashfa'an. Ya betul. Jadi ni semua saya tak terjemahkan sebab macam-macam mudah-mudah ya. Kalimah besar. Siam, puasa dan Quran itu kedua-duanya beri sifat pada hamba, pada pelakunya rahmat. Siam berpuasa, siam berdialog, bercakap tentang alam. Karena aku dia tertegah makan dan minum sebagainya. Beri sifat padanya. Quran begitu, dua perkara. Siam wal Quran. Dua beradik, kembar siam. Puasa tak tinggal, Masya Allah. Quran tinggal. Tak sepana. Kalau tinggal baca Quran tak puasa, lagi tak betul. Rumah tak ada. Jadi dua kena. Jadi kita malam Ramadan ini insya-Allah gandingkan dua-dua ini. Kalau Tok Guru pun nak tanya tau. Habis Ramadannya kamu baju tu, kamu sekian-sekian. Dia tak tanyalah. Nanti sendiri. Jadi dia tanya. Bapak bagaimana? Dua-duanya gandingan siang dengan siamnya, malam dengan menjaga malam sahar, sulayali. Ada kata-kata Arab tu, siapa nakkan kebaikan dunia akhirat kepada dia menjadi pada fursan fin nahar, ruhban fil lail. Betul siapa kata? Fursan fin nahar sebagai tentera, penjundi, sebagai askar, sebagai jaguh pejuang di siang hari dengan kuda perangnya. Malam hari dengan ruhban sebagai rahib. Rahib itu maksudnya sebagai ibadah khusus. Ringkaskan insya-Allah. Ini juga ini yang kita sebut Allah balik dalam Ramadan. Kenapa nak apa? Da'atul sha'i mustajab, da'atul musafir mustajab, da'atul mazlum mustajab. 3 doa sangat mustajab. Orang berpuasa, orang yang sedang musafir dan orang yang zalimi. Kalaulah orang musafir itu pergi umrah, Masya Allah, lagi besar pahalanya. Ada beberapa yang lain, tapi tuan tak dapat nafikan umrah Ramadan sangat tertuntut. Siapa pernah buat Ramadan? Sangat tuan bila Ridwan pergi sekali kan? Ramadan dulu sekali. Bila ada buat Ramadan kan? Satu hari pun Masya Allah. Bisa tak pernah lah. Kalau dapat kita berazam, ya Allah, kurniakanlah kami sekali buat Ramadan di Makkah. Walaupun satu hari. Moga-moga dapat berkat insya-Allah. Kalau tak dapat pun kita sudah niat begitu. Jadi doa as-saim, doa musafir, doa mazlum ni sangat makbul. Tapi ingat doa untuk apa ni? Ingat doa untuk umat. Allah. Serta untuk kita lah. Untuk kita, untuk dosa semua itu. Jangan lupa untuk umat ni. Doa macam-macam. Lupa doa untuk negara. Untuk umat tak boleh doakan, ya Allah, amankan negara kami. Jadi negara baldatun thayyibun ghafur. Jangan lupa juga surah kita di Palestin sekarang mereka sedang didera, dizalimi, dikejam dan sebagainya. Jangan lupa. Benda tak mesti sampai ke mana-mana. Ini sampai juga. Allah berita macam-macam, Allah tunjukkan bencana, sakit perut dan macam-macam, itu Allah malam. Tapi hakikatnya yang kita nampak sekarang jelas bahawa umat Palestin didera, diseksa, itu kejam sangat. Maka tu jangan lupa doa untuk itu. Musafir. Ini sama juga, tapi ni lain sikit. Doa orang yang imam yang adil. Allah, dengar atas ada monyet lompat. Ini kedua betul. Masa banyak monyet dia tak ni kan. Doa mazlum adil, imam adil, orang imam yang adil, pemimpin yang adil doa. As-saim, orang berpuasa, yang tadilah mazlum 3. Yang tadi musafir tambah adil 4. Imam yang adil, doanya sangat makbul. Sebab imam surau. Ya, tak nafikan itu semua. Tapi imam sini pemimpin negara, pemimpin umat. Yang adil sangat makbul. Maka sebab itu jangan diperlekehkan dan diperhinakan pemimpin. Siapa dia pun, kita doakan terbaik untuk dia. Takut dia doa untuk kita pula yang tak baik. Tapi tak baik. InsyaAllah biasanya doa pemimpin baik. Pemimpin yang baik,
akan doa untuk kebaikan. Dia tak akan doa tak baik pada umatnya, pada rakyatnya, pada orang bawahnya. Sebagaimana dizalimi, pemimpin yang baik dan doa baik. Kalau orang dizalimi, dia doa tak baik, itu bukan pemimpin. Kan kita di Taif, itulah saya bila jumpa Datuk Taif bahasa saya sejak pondok tahun belasan tahun berangan-angan. Ya Allah sampai ke Taif. Tak pernah sampai-sampai. Banyak, alhamdulillah segi pergi nak kali pergi Mekah, nak kali juga daripada 83 saya pergi 84, kemudian sampailah terbaru. Tapi tak pernah pergi Taif baru ni, angan tekad aku nak pergi. Jadi alhamdulillah sampai juga sana. Taklah macam 7 bulan dulu. Tak nampak 7 bulan dulu. Tapi sampai jugalah. Jadi Nabi dia Taif, disakiti, dia macam-macam. Tapi doanya pada dia, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah, petunjuk. Bukan minta tak baik. Salah besar pemimpin mendoakan keburukan kepada umat. Apa biarlah pemimpin jamaah kan, pemimpin politik kan, pemimpin NGO kan, pemimpin negara negeri, jangan sekali-kali ada kita ni satu masa jadi pemimpin negeri atau pemimpin negara, jangan doa tidak baik untuk rakyat. Syukri ingat mana Syukri tu di PM ke? Mana tahu. Ataupun mana apa-apa, jangan doa tak baik. Doa Allah mahdi, Allah maghfir. Untuk umum, untuk yang bukan Islam, Allah mahdi. Untuk yang Muslim, Allah maghfir. Untuk Muslim dua sekali. Maghfir qaumi, Allah bani qaumi. Kalau untuk non-Muslim, Allah mahdi, minta petunjuknya, minta ampun dosa. Dia tak Islam. Kalau dia Islam, bawa Allah mahdi. InsyaAllah banyak sangat nak pertanyaan ni. Sikit lagi. Man fatara sa'iman. Kutiba lahu mislu ajri sa'imi. La yanqus min ajri sa'imi syai'. Siapa beri makan para orang berpuasa, dia dapat pahala. Mana orang tu mendapat pahala? 1,000 orang, dia sebut pahala. Dan ini mana sebut je lah. Salatul khams wal jum'ah ila jum'ah Ramadan mukaffaratun bainahu idza nutibat al-kabair. Jumaat dengan Jumaat, apa ni, waktu dengan waktu soalan lain, Ramadan, umrah dan umrah, haji dengan haji itu mukaffarat, mengampun dosa-dosa. Kita tak tinggalkan. Cuba sikit kita tengok sikit tentang muhasabah. Kita bertarawih, mulai tarawih pukul 9 pukul 10. Pagi mungkin 8.30 dalam. Tadarus katakanlah 10.30 sampai 11 malam. Pagi kita ambil 1 jam. Petang ambil 1 jam. I'tikaf lepas 10 Ramadan kita tingkatkan. Untuk dia gambar tak betul ni mungkin. Sebab sendiri maknanya kena ada satu jadual muhasabah. Jadual Ramadan supaya kita tak boleh ikut sepenuh pun, kita cuba ikutkan. Jangan biarkan tidak ada jadual. Akhir sekali, khatam Quran dalam solat lebih aula kalau dapat. Yang hafal teruskan menghafal dalam solat. Yang tak hafalnya, saya tak setuju yang tengah tu. Yang pegang Quran dia tak kurang setuju. Tolong harap biasa. Harap biasa gitu. Ambil yang 3 aku saya buat. Kalau saya letak Quran di atas rehal bertinggi tu, apa stand tu. Boleh baca mungkin 2 rakaat 2 muka surat. Ataupun 2 rakaat 4 muka surat. Boleh buka. Tak batal wudu insya-Allah. Tak batal sembahyang insya-Allah. Syukur juga saya insya-Allah. Mungkin apalah. Akhir dengan ni lah. Akhir dengan Quran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man qara harfan min kitabillah walau bi hasanah fasanah mi'at amsalha la aqul alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kalau baca Quran itu satu huruf digandakan sekian-sekian. 11 handphone tu murah aja. Cuma murah tu kot 7,000 ke 8,000 saya harga dia. Quran 8,000, RM50 je, RM1. Yang elok pun Quran juga. Yang murah Quran juga. Jangan lebih masa untuk handphone daripada Quran. Handphone saya ada Quran, ya terima je. Yang penting kau bilang Qurannya tafsir masya-Allah. Ini maksud saya bukan handphone, bukan masaf, tetapi gunakan penghayatan Quran itu lebih daripada yang lain. Wallahu alam. Masalah mesti kita bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Cikgu atas perkongsian pagi ini, sangat komprehensif, mencakupi banyak perkara pada pagi ini dikupas oleh Ustaz.
Seterusnya mungkin sahabat-sahabat kalau ada perkongsian yang lain nak disampaikan atau ada soalan, dipersilakan. InsyaAllah. Ustaz Bakru, dipersilakan Ustaz Bakru. Ustaz. Atau Abang Yuam. Abang Yuam dah lama Ustaz seru dan muncul. Alhamdulillah. Cikgu duit tu. Cikgu Hasimah, seperti biasalah kita persilakan Cikgu Hasimah. Pembuka bicara. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Ni sebenarnya soalan ni dah pernah saya tanya saya dulu. Ini berkaitan dengan itulah Ustaz kan, berbaca Quran ni kan Ustaz. Apa ni, yalah dia ada dua perkara di situ. Pertama, kita nak apa ni kata Ustaz tadi, kalau boleh khatam perkali tu kan. Jadi itu kalau boleh kita mampu, kita nak khatam seberapa banyak yang boleh. Cumanya ada Ustaz sebut dulu yang afdalnya kalau kita boleh mentadabbur, dan satu lagi apa satu lagi lupa pula. Ta'assur. Okay. Jadi antara dua tu itulah kadang-kadang kemampuan untuk menyeimbangkan, ya, yang maknanya kita nak dapat khatam beberapa kali, dan juga macam mana kita nak mentadabbur juga, ya. Lepas tu yalah macam bila bulan Ramadan ni selalunya biasa amalannya kita apa ni ada kumpulan tadarus. Saya pergi surau dekat kat sini lah, tadarus dengan dan jemaah dengan muslimah di sini Ustaz. Jadi tadarus tu sekadar membaca dan memperbetulkan kita punya bacaan, mana yang tak betul lah Ustaz kan. Jadi dari segi mentadabbur tu sebab dia orang pun nak sampai sama juga lah, nak cepat-cepat habis, sampai kekurangnya dapat khatam sekali dalam satu bulan tu. Tak sampai dalam katakan 20 hari, 15 hari tu dah boleh khatam dengan cara bertadarus tu. So jadi pandangan Ustaz antara dua tu, kami beri keutamaan dalam bulan Ramadan ni, mana kita nak kejar dahulu Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Bagi saya, dua-dua kena buat. Ni untuk jawapan ada alumni Semak Kajang. Tidak pertanyaan lain. Main dua kena buat. Tadabbur tidak banyak. Tak mesti seluruh Quran. Mungkin satu ayat aja sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan satu je pilih. Ayat yang berkaitan diri kita sendiri. Contohnya apa dia ya? Kita ada masalah kerohanian kata. Apa masalah? Coba Cikgu Semah cepat sebut. Sebagai kaunselor. Terlatih. Apa masalah? Contoh aja. Ada tak? Ada pada Ustaz? Ada siap ini kita contoh soal pemimpin, ayat apa pemimpin. Ini perniagaan apa ayat berkaitan perniagaan. Sang guru apa ayat mengguru. Apa kita contohlah. Lah satu benda yang kita rasa macam itu apa namanya perkara yang perlu dikongsikan, diuraikan dalam ayat dalam Al-Quran tu lah, dalam apa ni surah yang kita baca tu. Okay. Jadi bukan maknanya setiap tu kita nak mentadabbur setiap satu tu. Satu ayat saja. Ada sahabat okay. Sepanjang ayat satu ayat saja diulang. Sepanjang ayat. Tapi ada yang semalaman satu ayat. Malam besok ayat yang sama. Seperti contoh Muhammad Aziz, dia akan surah tentang pemimpin. Usulizun zalamu. Dan kezaliman seorang pemimpin. Untuk dia sendiri, tadabbur. Kalau saya katakan soal semain tak khusyuk. Kita ulang. Fawailul lil musallin allazina hum sahun misalnya. Dia ulang banyak kali. Orang semayang yang lalai, yang cuai, yang abai, yang tak berat ini masuk neraka. Dia ulang sampai terasa betul akulah orangnya. Sehingga dia akan jadi manusia yang solatnya khusyi'in itu. Itu masalah tadabbur. Bukan semua. Namanya kita jadualkan, pastikan khatam sekali sebulan Ramadan untuk umum. Tapi untuk tuti, untuk apa, Ustaz Bakru ni 4-5 kali lah.
lagi banyak. Contoh saja, untuk saya 2 kali ikut. Makam saya 2 kali aja. Kalau makam orang lain 4-5 kali. Itu teruskan. Itu khatam 1. Tapi tadabbur 1 ayat saja. Sepanjang Ramadan 1 ayat saja dia baca. Kata dia ulang sampai dia terasa betul ayat itu mendidik dia, memimpin dia, mengajar dia, mengasuh dia, mengarahkan dia buat satu. Saya juga sebut tempat-tempat zaman macam ayat yang saya hafal lagi semua hafal. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Allazi jama'a malahu wa'addadah. Dia ulang. Ini orang yang palanya tiap hari fikir tentang harta, untung. Lupa kewajiban berzakat, lupa kewajiban masyarakat, lupa infak fisabilillah dan berbagai. Itu salah. Tapi kalau untung dan untuk Islam, Masya Allah. Tapi bukan ada orang berpantun. Kalau kompang Melayu, tak untung kan. Orang Cina pula untung caw. Itu nama yang lawak orang kampung ni. Jadi untung lari tak. Kita nak untung dunia dan akhirat. Bukan itu. Maknanya 1 ayat saja. Semua pilih sendiri. Ayat apa tentang apa yang tanda gereja. Kalau kita memimpin, ayat tentang memimpin. Jadi ayat itu maksud tadabbur. Bukan semua ayat. Bukan semua isi Quran. Macam boleh lamanya. Konsisten dengan untuk khatam sekali atau 2 kali. 1 ayat pilih untuk tadabbur. Hingga terasur. Hingga terasa betul akulah ayat orang ni. Akulah orang penipu. Akulah pengkhianat. Akulah tak ada timbangan. Akulah pemimpin yang zalim. Dia jadi manusia yang positif. Allah Alam. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penerangan tersebut. InsyaAllah kita ada 12 minit lagi. Ya. Silakan sahabat-sahabat. Tak ada siapa tanya, saya nak tanya satu soalan lagi. Ya. Tadi ada Ustaz sebut kita boleh doa apa nama? Orang alim, imam atau orang alim, imam yang adil, makbul. Jadi boleh ke? Itu dulu selalu saya dengar kan, orang tua dulu dia selalu minta apa-apa hal semua pergi jumpa orang ni lah, dia anggap alim, imam, minta mendoakan keluarga, doakan sesiapa lah. Jadi di segi kata apa, kalau apa yang saya faham, kalau kita sendiri berdoa, kita sendiri yang memohon dengan penuh penghayatan, dengan penuh kita punya sepenuhnya lah, sepenuh hati itu lebih afdal Ustaz kan. Jadi bolehkah kita minta doa daripada pergi jumpa dengan orang alim ni, orang agama, orang seperti imam tadilah, untuk mohon doa untuk sesuatu hajat? Ya. Itu you nak tawassul dengan doa. Tawassul ni ada yang haram, ada yang dibolehkan, lagi digalakkan. Di antara yang dibolehkan ialah tawassul dengan ulama yang amilin, yang beramal. Ulama yang saleh dan beramal. Bolehlah berjumpa Tuan Syekh, saya minta tolong doakan anak saya sekian. Tapi doa dengan rajul saleh. Saya sebut tiga doa yang makbul. Yang pertama, doa dengan Asma' Husna. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Allah ya Razzaq, ya Allah Fattah, ya Allah ya Wahhab, Allahumma rizqna rizqan halalan, tayyiban, mubarakan, wasi'an misalnya. Sebut nama-nama Allah yang maha pemberi, Razzaq, kan? Yang kaya. Kita minta doa sendiri, kita minta doa bi Asma' Husna. Atau minta ya Qawiyun, ya Aziz, ya Qahar, Jabbar, minta kekuatan. Minta apa lagi? Alim. Ya Alim, ya Khabir, ya Sami' Alim, Allah. Ya Hakim, alimni. Kita doa itu. Maksudnya, sebut Asma' Husna. Yang kedua, doa dengan amal soleh. Soalnya itu macam kita kisah 3 pemuda dalam yang terperak negara tu kan. 3 pemuda dalam gua, tertutup pintu gua. Masa tu taklah Al-Kazam lagi tu. Tutup gua. Orang sebut, ya Allah, akulah hamba-Mu yang sayang pada ibu ayah aku. Satu malam aku balik pada yang menggambar kambing, ayah dah tidur, ibu dah tidur. Kau tak nak bagi minum pada siapa pun, pada masuk anak aku dengan ibu ayah dulu. Anak nak minum tak bagi. Ya Allah, jenis amal baik ni buka pintu kau. Terbuka pintu kau.
Dan 2 hari tambahlah, tahu kan? 3 buka yang pertama buat doa, kebaikan dia buat, terbuka. Yang kedua doa pula, kebaikan dia buat, terbuka sikit. Yang ketiga bertutup. Maknanya doa dengan amal soleh. Yang tadi doa sunnah. Maksudnya yang ketiga doa dengan rajul soleh. Ini doa daripada orang ulama soleh. Tapi ulama ini perlu dipaham juga. Ulama itu bukan hanya berijazah agama. Bukan saja dengan pakai putihnya saya. Bukan orang panggil ustaz atau imam. Ulama itu ialah orang yang alim, yang amanah ilmu dan beramal dengan ilmunya. Rujuk kita al-kabair itu sebutnya. Man lam ya'mal bil ilmi laysa bi'alim. Dia beramal ilmu kan orang alim. Orang yang tidak beramal ilmunya bukan alim. Dia tahu riba haram, dia tahu apa ni mengapa haram, dia itu cenderung haram dia pula. Itu bukan ulama. Itu ulama segi bahasa. Al ulama maknanya mal wa ilmu. Man lahu ilmu. Itu siapa? Ulama itu maksudnya mal wa ilmu dari segi lughah. Istilahnya orang yang beramal dengan ilmunya. Dan dia tidak pernah buat benda maksiat yang berterusan. Panggil dalam bahasanya tidak berdosa besar dan tidak kekal dosa kecil. Dosa besar tak buat dan tak kekal dosa kecil. Itu maksud yang antara maksud ulama. Maka sebab itu kita nampak zahirnya dia orang alim, orang yang wara', orang yang saksiannya baik, tidak jelas kemaksiatannya. Jumpa dia tuan syekh, tuan guru ke, datuk ke, doakan saya. Itu panggil doa dengan rujung saleh. Dibenarkan. Dengan Tok Nujum Tok Nujum tak boleh. Tok Nujum atau Tuan Syed tak boleh. Wallahu alam. Okey, 3 minit lagi. Nak 7 minit lagi. Okay, Ustaz. Okay. Mas Wadi, apa khabar? Tak tegak tu. Okay, Ustaz Tunjuk Amri Zaili ada tanya. Saya tak baca pula. Ustaz boleh ke berikan tips atau cara konsisten untuk atau cara mudah yang ulama-ulama dulu dapat khatam Quran pada 1 bulan Ramadan? Yu'am. Mana yu'am ni? Adakah atau cara konsisten atau cara mudah ulama dulu khatam? Saya macam begini ya. Sebenarnya kalau yang sebut ulama dulu macam bukan surah Ramadan lah. Mereka setiap hari khatam, malah yang saya fahami mereka khatam seminggu sekali. Seminggu sekali khatam. Yang paling malas, yang paling malas sebulan sekali. Okey, macam contoh. Kalau tanya Yu'am, 1 juzuk Yu'am khatam berapa minit? Pastinya Yu'am akan baca 30 minit. Paling lambat 40 minit. Itu Yu'am. Itu belum lagi Musbadi. Itu belum lagi yang lain. Siapa lagi ada? Siapa ada? Syukri ada sini, Ustaz Bakru ada. Okey. Contohlah. Jadi kalau 1 hari ambil 40 minit, 1 juzuk. Sebulan lah. Kalau dia ambil 80 minit, sejam setengah katakan, dah 2 juzuk. Sebulan 2 kali. Jadi tidak menjadi satu yang bersoalan bagi ulama-ulama. Bukan ulama, orang biasa pun untuk khatam sekali sebulan. Orang kampung kita yang tak sekolah pun, dia khatam berjamaah sebulan sekali. Jadi untuk kita, ulama semak ni, jangan kalah pada orang kampung. Jangan kalah pada orang desa raya. Desa ni kena ambil 2 kali. Yalah, masa gitu. Kalau tak boleh pun jangan tak buat langsung. Kena buatlah. Tapi ada satu ruang untuk tadabbur. Jadi masih tanya, cuma itu pada saya, maju ke najat ke siapa-siapa yang ni, presiden ke siapa ke, jangan kurang sekali khatam sebulan. Tapi oleh kerana sebulan sekali itu biasa, Ramadan sekali itu perkara biasa orang kampung, maka kita sepatutnya sikit lebih dari itu lagi. Saya cuba beramalkan untuk khatam dalam baca Quran. Khatam, maafkan, bukan nak cerita untuk takabur dia, tapi saya lakukan, bukan dapat contoh kalau boleh ikut. Saya boleh lakukan sebab saya baca Quran yang atas stand itu tiap solat. 1 juzuk bermuka surat 10 ya. Bermuka surat.
Belum kuasa kalau memperlukan aja jadi satu boleh lakukan. Tapi jangan pula orang berat, cuba buat dulu. Kalau tak boleh buat 7 juzuk, kurang sikit dan kurang sikit. Tapi kena ada peningkatan. Yang statik. Kalau dulu kita kerja gaji sebulan 300, sekarang 3,000. Dulu pendapatan sebulan 3,000, sekarang 30,000. Kenapa yang Quran tak tingkat? Kenapa tak juga? Orang lebih pencen. Dulu sibuk macam-macam. Juga Syamah. Sibuk lah Syam. Sekarang pencen sibuk lagi ya. Sebab cucu pula. Elakkan menyebut sebab si cucu. Tempat tak tidak. Saya pun cucu juga ada. Tapi yang tak tolak pula. Itu hiburan kita pun. Tapi maknanya jangan kerana dia kita terhalang daripada meningkat dari segi kerohanian. Jangan kerana cucu atau menantu atau sebab-sebab terhalang dari peningkatan. Harap malah marah dengan ada cucu lagi tak pernah motivasi. Lagi motivasi. Sepatutnya gitu. Saya capai diri saya sendiri. Saya tengok kawan tak mau ustaz pun ni cikgu biasa aja. Jadi mengurus biasa tapi dia khatam 2 kali sebulan. Kenapa aku tak boleh? Mencabar diri sendiri. Itu satu faktor saya lah lakukan. Maka saya bertekad untuk khatam setiap bulan Quran dalam solat. Dia buat insya-Allah. Dia bangun awal sikit ke 4.95. Kalau dalam solat mungkin kalau kita baca luar solat 40 minit. Dalam solat mungkin 50 minit atau 1 jam. Okey, alhamdulillah. Setuju. Sampai sejam pun. Maafkan saya jika terlebih sangat, jangan capai tapi boleh usahakan. Kalau tak mampu jangan pelekehkan, tingkatkan. Saya ulang ya, jika tak mampu angkat besi 50 kilo. Jangan selama 50 kilo. Ada peningkatan dengan zaman. Tapi dah hujung-hujung fizikal kurang balik. Tapi rohani tak. Fizikal sebenarnya hujung kurang. Saya mengangkat 50 kilo. Kalau 60 kilo, 70 kilo, 1 kilo. Dah umur 70, tua balik lah. Tapi kerohanian tidak. Rohani tak boleh. Rohani semakin umur semakin tinggi. Dia tak turun. Tidak gitu. Dia beza sikit. Rohanian semakin berumur semakin tinggi. Fizikal semakin berumur semakin turun. Itu dia bezanya. Okey, wallahualam. Masih jam. Ustaz. Ya, Ustaz kata tadi Ustaz baca Quran dalam sebenarnya solat lah kan Ustaz kan? Kalau dalam solat sunat pun Ustaz maksudnya dalam solat sekali Ustaz? Ke Ustaz solat apa? Kalau sunat itu kalau saya solat di rumah pun saya buat itu juga. Kalau imam saya baca 2 muka surat. Pertama 2 muka surat, lepas surat. Baca saya pagi ni batuk-batuk tak masjid rumah juga. Ni saya buat 2 muka surat. Ni duduk yang ke-25 nampak itu. Itu kan bukan Allah sebab Allah jawab dari riak takabur azbillah. Ni satu cerita untuk mencepat kalau boleh. Kalau tak boleh pun yang mengaliri buat dia susahkan. Saya lakukan sebab tu guru saya gitu. Dia tak segan untuk cerita murid-murid dia apa dia buat. Bukan bangga, bukan takabur nak murid ikut dia. Ni kita bukan murid guru, kita sama-sama aja, cuma cerita gitu aja. Wallahu a'lam. Yu'am, silakan Hamba Yu'am. Ada soal, ada tambahan ke? Ada mic ada buka tu. Silakan. Ada, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ustaz, tambahan. Bila Ustaz cerita pasal saya pergi rumah Ustaz kan, beberapa kali memang yalah ada Quran besar tu dekat depan tu. Ya. Untuk yang belum biasa, yang kali pertama mungkin, macam mana Ustaz bila dia letak buku kat depan tu kan, ataupun Al-Quran ataupun iPad ke tab, dia ada macam-macam yang saya perasan. Saya perasan ni ada yang tak berapa hafal tu dia ada tulis tangannya sikit, dia takut dia terlupa. Ada yang iPad sebenarnya. So bila dia semayang tu, dia nak baca tu, dia tak biasa kan, mungkin mengganggu dia. Tapi adakah nanti bila dah biasa tu dia macam biasa je Ustaz? Dia tak ada nak jeling-jeling sangat ke, ataupun tak apa, kita baca kita tengok je lah. Kalau memang kita tak hafal kan surah-surah yang kita tak biasa tu, kita tengok je, baca macam biasa je. Macam mana tu Ustaz feel dia tu? Saya pegang itu. Maksudnya kita tetap Quran depan, tu menerus dari awal sampai habis. Bila nak buka surat, pastikan dia pegang sekali habis. Nak buka lagi sekali itu. Jangan buat dulu banyak-banyak kali sekali je. Tapi ada yang tak yakin, tak yakin apa? Cukup buka 2 muka surat, bukan pertama muka surat, bukan 2 muka surat, selesai. Tapi kalau macam saya yakin tak masalah.
Saya buka satu. Jadi satu rakaat buat 4 muka surat. Satu rakaat jadi 2 muka 4 muka surat 2 helai. Lepas tu rukuk sujud, bangun lagi satu rakaat lagi buat 2 helai lagi. Tapi yang tak takutlah batal untuk batal sembahyang tak payah. Buat satu. Rakaat pertama satu rakaat, satu muka surat, satu rakaat. Lepas sujud baru buka semula. Terserahlah. Ya. Itu aja. Maksudnya mata kita di situ, Tempuh situ lah. kita bacalah. Ya. Yang tenang, and then macam biasalah. Hmm. Lama-lama tu insyaAllah dia yakin lah kot kan. Ya, insyaAllah. Kalau dia rasa nanti tumpuan tu. Ya. Tumpuan. Itu soal hati. Soal hati boleh insyaAllah kontrol ya. Okay, Alhamdulillah Ustaz dah 8.32 hari ini. Ustaz, kita ada sedikit makluman. Aku tahu insyaAllah kita akan menunda AGM An-Nadi kepada 30 Mac. Kerana ada satu jawatan iaitu Esko Kebajikan, calon-calon yang dicalonkan oleh sahabat-sahabat nampaknya menolak. Jadi untuk jawatan tersebut telah kosong. Jadi kita kena iklankan semula untuk dicalonkan calon-calon yang lain lah. Dan ada jawatan yang menang tanpa bertanding dan ada juga jawatan yang perlu diundi. Jadi insyaAllah hari ini atau esok kita akan maklumkan melalui FB dan IG An-Nadi lah untuk perkara tersebut. Jadi ada masa lagi lah 30 hari bulan Mac nak buat. Pada 16 ni kerana ada mesyuarat AJK PIBG, jadi kita tak nak bertembung lah kerana An-Nadi pun ada AJK PIBG. Dan 23 hari bulan tu itu saja perkara pertama. Dan insyaAllah perkara kedua, saya difahamkan berdasarkan jemputan minggu lalu, Ustaz Ismail Cikgu insyaAllah menjemput sahabat-sahabat ke majlis buka puasa di rumah beliau pada 23 Mac insyaAllah Ustaz kan. Setakat inilah makluman tersebut. Okey, itu saja dari kami Ustaz. Silakan Ustaz untuk sama-sama membacakan doa penutup. Silakan Ustaz. Okey, masa sebelum itu kan ingat 23 bulan betul kan? 23 bulan kita sama-sama bersini. Jelas Syam jauh tak apa, kita doa saya boleh, momen dia banyak. Ustaz Ismail, nanti kami akan buat macam biasa tu lah, Google tu untuk nak tahu jumlah lebih kurang. Okey. Kalau perlu kemah kita cek kemah lah biar adik bagi ke pagar. Dan Dr. Ain kita pastikan dia datang sebab tahun lepas dia bawa apa tu Ustaz yang sedap sangat. Oh, Ain datang. Okey, insya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minal alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن هذا كبار نهارك لبالك أصواتك فاغفر لنا يا رب الله يا من الكتاب يا من السحاب يا من الأحزاب إذن الكفار إذن اليهود إذن الهنود إذن أمريكا من ولاهم وصنع علم يا رب العالمين اللهم ثبت على دينك اللهم سد قلوبنا على دينك اللهم بلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر اللهم بلغ رمضان وارزقنا القدر اللهم بلغنا رمضان وارزقنا القدر ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير بلاد العالمين تقبل منك Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan Ustaz atas perkongsian pagi ini. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu, Ustaz, Cikgu Hashimah, Ustaz Bakru, Ustaz Nur Syam, Ustaz Tuti dan sahabat-sahabat lain yang bersama pada ini. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari kuliah sekolah bersama Ustaz Ahmad Husni dan selamat bertemu Ramadan insyaAllah pada hari Rabu nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallahumma Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih An-Nadi, Tok Red.